Yahudi ni dia punya kuat merajuk ni kan, sampai kan macam bila dia minta something dekat Allah, terus dia tak dapat, dia buat apa? Dia sembah berhala. Dia ada sejarah dia lah. Sejarah orang Yahudi ni bermula daripada zaman Nabi Musa. Kan memang betul lah, sebelum tu ada pasal Nabi Yaqub, Nabi Ishak. Tapi penderitaan orang Yahudi ni, kenapa dia seolah-olah macam ada satu special relation antara orang Yahudi dengan Allah ni? Sebab zaman Nabi Musa ni, Fir'aun dia dah bagi tahu awal-awal dekat askar dia kan, ini sebenarnya dalam Quran Allah rakamkan tentang ujian yang Allah bagi ke orang Yahudi, nak ingatkan balik orang Yahudi ni lah. Allah kata yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, bunuh anak-anak lelaki dia dan biarkan hidup anak-anak perempuan dia. Kan ini lepas tu Allah sambung, Allah kata ini adalah salah satu daripada ujian-ujian yang besar untuk kamu lah. Ditindas oleh Fir'aun dan kemudiannya Nabi Musa bawa menyeberangi laut dan kemudiannya dipindahkan. Lepas zaman Nabi Yusha, diorang ni masuk ke tanah yang disebut sebagai Filistin, kan, atau dalam Quran disebut sebagai Ardhul Muqaddasah. So bila dah masuk dalam ni, orang Yahudi ni cerita dia lah, nak faham tentang perangai orang Yahudi ni, dia mula adaptasi ajaran daripada Canaanites ni yang tadi dia sembah Baal dan juga Astati, kan, satu berhala yang diorang anggap sebagai perantara. Tujuan dia sebenarnya sebab asal kenapa dia mula sembah berhala ni, sebab dia merajuk je. Yahudi ni dia punya kuat merajuk ni kan, sampai kan macam bila dia minta something dekat Allah, terus dia tak dapat, dia buat apa? Dia sembah berhala. Ini perangai Yahudi lah, maksudnya dia sanggup gadaikan dia punya iman tu dengan sembah benda lain. So Allah turunkan para rasul, banyak rasul. Lepas daripada zaman Nabi Yusha kan, kita ada Nabi Samuel, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Amos, berderet Nabi dalam kalangan orang Israel ni, tapi still ada yang kena bunuh. Macam-macam diorang buat, diorang tindas, bukannya setakat orang yang lemah, tapi diorang tindas orang yang sampaikan ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So tak cukup dengan tu, Allah sampaikan Rasul Ulul Azmi, orang yang kuat, yang Allah kata guided by the Spirit kan, Nabi Isa. Dah buat macam-macam, bagi tahu Nabi Isa ni pandai berdebat, pandai cakap, boleh buat mukjizat hidup ke orang, tapi still kena threaten untuk bunuh. Tapi Nabi Isa tak terbunuh lah. Zaman tu, lepas dah habis zaman Nabi Isa, dah kena tindas semua ni, para rasul, tak cukup dengan tu. So Allah lantik seorang rasul daripada kalangan bukan Bani Israel, daripada kalangan orang Arab yang bernama Nabi Muhammad SAW lah. So Nabi Muhammad SAW ni, cerita dia kan waktu yang Nabi Muhammad waktu kecil jalan dengan Abu Talib, yang ada seorang Yahudi bagi tahu dia ni Nabi ni, baik bawa balik, kalau tak dia ni memang kena bunuh orang Yahudi. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah dah bagi tahu Yahudi ni memang confirm dia kenal hang ni wahai Muhammad sama macam dia kenal anak dia. Disebutkan dalam Quran alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maksudnya Allah bagi tahu dia kenal hang wahai Muhammad sama macam dia kenal anak-anak dia orang. So ini yang Allah ceritakan dalam Quran. Sampai dah habis ke zaman Nabi Muhammad pun diorang still nak perang dalam perang Khaybar kan. So, ini satu bangsa yang sebenarnya Allah wujudkan untuk bagi tarikan dekat satu dunia kan, untuk mula faham, mula mengenal Allah. Macam mana kalau kita tengok bangsa ni sampai hari ni, korang tahu tak report daripada IDF, ratio 100 civilian yang dia bunuh, baru dia bunuh satu orang askar Hamas. Ini satu genocide, satu pembunuhan secara beramai sangat teruk yang dilakukan oleh orang Yahudi, yang kita tahu nanti dekat dalam neraka ke akhirat Allah akan sediakan satu tempat khas yang paling hina untuk orang Yahudi. Sangat kejam. Bukan baru ni je, Yahudi ni sejarah dia, first episode dia daripada zaman Nabi Musa lagi, yang dia tolak, dia cakap kat Nabi Musa, hang nak masuk dalam tanah tu, hang masuk dengan Allah, dengan Tuhan hang, kami tak nak. Dia penduduk dah keluar Palestin tu, baru kami masuk. Bayangkan Nabi yang nak mengajak dia kepada kebenaran, dia boleh awal-awal lagi tolak, dan sampailah episod yang terakhir yang kita boleh nampak hari ni. Saya pun tak tahu, mungkin episod ni akan berterusan dan kita pun tak boleh nak buat perkara yang besar kan untuk tolong sahabat kita kat Palestin.